Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum cikgu memulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingatkan berkaitan dengan kerja rumah ataupun tugasan yang cikgu bagi pada minggu lalu. Cikgu minta semua hantar selewat-lewatnya hari Jumaat ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan plot dan juga gaya bahasa. Oke, pertama kita lihat slide di belakang cikgu ini, maksud plot. Oke, plot kita lihat di sini, plot ialah penceritaan peristiwa-peristiwa yang berdasarkan sebab dan akibat. Oke, yang kedua, susunan peristiwa dalam sesuatu cerita. Oke, berdasarkan kepada slide yang cikgu paparkan di belakang ini menunjukkan bahwa plot ini bermaksud susunan ataupun kronologi peristiwa dalam sesuatu karya ataupun cerita mengikut kepada hukum sebab dan akibat. Plot ini ada yang mengikut kronologi dan ada juga yang tidak mengikut kronologi. Oke, sebentar nanti cikgu akan terangkan binaan plot yang mengikut kronologi. Oke, seterusnya kita lihat slide yang kedua. Baiklah, dalam binaan plot ini terdapat 5 binaan plot. Oke, yang pertama kita lihat yaitu permulaan ataupun eksposisi. Oke, dalam peringkat permulaan ini cerita ini akan mempersembahkan tentang latar belakang maklumat bagi memudahkan pembaca untuk memahami cerita sebenar dalam sesuatu cerita tersebut ataupun karya tersebut secara teratur. Oke. Yang seterusnya dalam permulaan ini juga akan memperkenalkan latar, tempat dan juga watak yang diceritakan dalam sesuatu karya. Oke, pengarang mempersembahkan maklumat tersebut melalui dialog, pemberian imbas, kembali atau huraian secara langsung. Oke, dalam permulaan ini banyak teknik yang digunakan oleh pengarang ataupun pencerita dalam mempersembahkan maklumat tersebut, yaitu latar, tempat ataupun watak yang terlibat dalam cerita tersebut. Oke. Pengarang juga akan mengemukakan konflik-konflik yang dihadapi oleh watak, terutamanya watak utama. Oke, dalam permulaan ini kita dapat lihat juga konflik-konflik yang dihadapi oleh watak utama dalam cerita tersebut. Oke, bahagian ini biasanya diakhiri dengan kejadian yang merangsang atau terdapat satu insiden dalam aksi cerita tersebut yang tidak diceritakan pada bahagian ini. Oke. Ini berlaku sebab dengan menggunakan insiden yang merangsang, yaitu terdapat satu insiden yang aksi ceritanya tidak diceritakan secara detail supaya penonton ataupun pembaca ingin rasa mau meneruskan pembacaan ataupun tontonan. Itu adalah satu teknik yang baiklah. Oke, yang seterusnya perkembangan. Perkembangan merupakan perkara yang berlaku sebelum mencapai perumitan. Oke, perkembangan sengaja diwujudkan oleh pengarang dengan tujuan untuk menimbulkan perasaan teruja pembaca sebelum menuju ke peringkat perumitan. Oke. Perkembangan ini sangat baik untuk terutamanya untuk penulis ataupun pengkarya, supaya bila ada perkembangan ini sebelum berlaku perumitan, berlaku perkembangan supaya pembaca rasa ingin meneruskan pembacaan. Di situ ada tidak diteruskan ataupun terdapat pertanyaan di situ, apa yang berlaku selepas ini. Oke. Yang seterusnya
kita melihat kepada perumitan. Pada peringkat perumitan ini berlaku konflik asas yang berlaku dalam bahagian permulaan tadi ada konflik. Jadi dalam perumitan ini akan lebih banyak lagi konflik-konflik yang berlaku lah. Macam dalam perumitan ini konflik pada permulaan tadi, pada bahagian permulaan akan diteruskan dalam perumitan ini dengan lebih banyak konflik yang berlaku. Oke. Yang seterusnya, perkara tersebut termasuklah bahagian-bahagian rintangan. Oke, dalam perumitan ini berlaku banyak rintangan yang dihadapi oleh watak protagonis ataupun watak utama dalam sesuatu cerita. Dan dalam peringkat perumitan ini juga akan berlaku dapat menimbulkan perasaan kecewa daripada pembaca lah, sebab berlaku banyak rintangan dan juga kekecewaan yang dihadapi oleh watak protagonis ini ataupun watak utama. Oke. Konflik yang berlaku ini juga melibatkan yang mana watak antagonis ataupun watak yang selalunya berlawanan dengan watak protagonis ini coba untuk menghalang dan menentang watak protagonis ataupun watak utama. Oke. Di situ berlakulah perumitan. Itulah yang dikatakan dengan perumitan, yang mana watak kita cakap sebagai watak penjahat, watak antagonis ini coba menentang watak protagonis ataupun watak utama. Oke. Seterusnya adalah klimaks, di mana klimaks ini merupakan tahap yang paling tinggi bagi pembaca mengalami detik suspense dan cemas. Oke. Di mana selepas berlaku perumitan berlaku lagi bahagian-bahagian yang suspense, yang mencemaskan penonton, yang mana ini melibatkan watak protagonis juga dan juga watak antagonis. Klimaks ini merujuk kepada titik puncak yang menjadi tanda perubahan ataupun peralihan daripada yang baik kepada yang buruk atau sebaliknya, yang berkait rapat dengan watak protagonis. Yang saya katakan tadi melibatkan watak protagonis. Klimaks ini merupakan saat yang kritikal bagi watak utama ataupun watak protagonis tadi. Contohnya, jika cerita tersebut berbentuk tragedi, titik puncak cerita mungkin berupa peristiwa terburuk atau dihadapi oleh watak protagonis. Kemungkinan terdapat kejadian anti klimaks, yaitu sesuatu perkara yang menggambarkan sebagai sangat sukar untuk dilakukan tetapi dapat diselesaikan dengan cara yang mudah. Yang mana dalam klimaks ini boleh juga berlaku anti klimaks, yang mana perkara tersebut menggambarkan sangat susah untuk diselesaikan, masalah tersebut sangat susah untuk diselesaikan tetapi mudah diselesaikan oleh watak protagonis. Oke. Dalam klimaks ini juga kita lihat berkesinambungan dengan bahagian perumitan tadi, yang mana dalam klimaks ini merupakan perubahan daripada berlaku perumitan tadi. Dalam klimaks ini watak ini dapat menyelesaikan masalah ataupun halangan yang dihadapi olehnya, rintangan yang dihadapi oleh watak tersebut. Baiklah, yang terakhir adalah peleraian ataupun pengakhiran, yang mana dalam bahagian peleraian ini dapat dilihat bahwa pengarang ini coba menimbulkan perasaan
teruja, ada juga perasaan cemas dan juga tegang dalam kalangan pembaca. Pengarang akan mengemukakan berbagai-bagai huraian untuk meleraikan klimaks tadi. Yang mana dalam peleraian ini konflik di antara watak protagonis dan juga watak antagonis ini akan selesailah, yang mana mungkin watak protagonis ini akan menang, ataupun ada juga cerita yang mana peleraian ini berpihak kepada watak antagonis, yang mana watak penjahat, yang selalu kita katakan bahwa watak penjahat ini menemui kemenangan. Tetapi selalunya dalam peringkat peleraian ini watak protagonis yang akan mendapat kemenangan. Watak utama yang akan mendapat kemenangan. Maka di situ berakhirlah cerita ataupun sesuatu cerita itu. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada teknik plot. Teknik plot ini merupakan cara yang digunakan oleh pengarang untuk mengembangkan plot supaya cerita akan menjadi lebih menarik. Yang pertama, teknik plot adalah kronologi ataupun mengikut urutan. Dalam teknik plot yang pertama ini, sebuah cerita itu dikisahkan ataupun diceritakan mengikut urutan ataupun susunan masa, yaitu mengikut tertib dari mula sehingga akhir, yang macam Cikgu katakan tadi slide-slide sebelum ini, yaitu binaan plot, yang mana kronologi yang pertama permulaan, seterusnya selepas permulaan berlaku perkembangan, selepas perkembangan berlaku perumitan, seterusnya klimaks, dan yang terakhir adalah peleraian ataupun pengakhiran cerita. Yang teknik plot yang kedua adalah imbas kembali, yang mana kejadian-kejadian ataupun peristiwa-peristiwa dalam sesuatu cerita ini akan diceritakan bahagian-bahagian yang tertentu lah dalam cerita tersebut. Unsur ini boleh dikemukakan dalam penceritaan ataupun melalui ingatan watak tersebut. Imbas kembali ini dia mengingat kembali, mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang berlalu. Itulah yang dinamakan dengan imbas kembali. Yang seterusnya adalah teknik imbas muka. Imbas muka ini ialah bayangan ataupun gambaran tentang sesuatu yang berlaku pada masa hadapan. Imbas kembali itu dia mengingat ataupun watak ini mengingat kisah yang lampau. Imbas muka ini pula imbas muka ini bayangan ataupun gambaran, hayalan, hayalan apa yang berlaku pada masa hadapan. Biasanya unsur ini digunakan untuk menyediakan pembaca dengan pengetahuan awal tentang perkara yang akan berlaku yang seterusnya. Cerita yang akan berlaku pada seterusnya. Itulah yang dikatakan dengan imbas muka. Gambaran yang akan datang. Baiklah. Teknik yang seterusnya adalah suspense ataupun ketegangan, yang mana dalam teknik ini ketegangan boleh berlaku konflik yang ditimbulkan oleh watak-watak dalam cerita tersebut. Suspense pula merupakan keadaan ragu-ragu atau tertanya-tanya tanpa adanya keputusan yang pasti. Suspense ini bila kita rasa yang macam ada persoalan, hati kita tertanya-tanya apa yang akan berlaku yang seterusnya. Itulah yang dikatakan dengan suspense. Apa yang berlaku lepas nih? Macam tu.
Oke, unsur ini sering ditimbulkan di bagian pengenalan, pertengahan, dan hampir di bagian akhir cerita. Suspense ini sering berlaku dalam pengenalan ataupun permulaan cerita, pertengahan, dan ada juga yang berlaku pada akhir cerita. Oke. Yang seterusnya, teknik konflik. Oke, unsur ini menunjukkan pertentangan yang berlaku di antara dua pihak ataupun dua watak. Oke, selalunya ini berlaku di antara watak utama dan juga watak antagonis ataupun watak penjahat. Oke, ingat saja kalau watak antagonis ini bermaksud watak penjahat. Oke. Konflik boleh bersifat luaran seperti pertentangan di antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan alam. Oke, ingat itu, konflik ini boleh berlaku manusia dengan manusia ataupun manusia dengan alam. Oke. Unsur ini boleh juga berlaku secara dalaman seperti pertentangan yang berlaku dalam jiwa seseorang watak. Oke. Konflik ini juga boleh berlaku dalam perasaan seseorang watak itulah. Contohnya macam dia terlalu memikirkan tentang masalah-masalah yang dihadapi, contohnya dalam keluarga ataupun dalam persahabatan. Itu adalah konflik dirinya sendiri. Dia berlawan dengan perasaan dia sendiri. Oke. Yang seterusnya adalah teknik climax ataupun puncak, yang mana climax ini ialah puncak cerita. Pada tahap ini konflik yang dialami oleh watak penting yang dipaparkan oleh penulis berada pada takat yang paling tegang. Oke. Selalunya teknik climax ini selalunya digunakan pada watak protagonis ataupun watak utama, yaitu berlaku situasi yang tegang ataupun dalam watak protagonis ini. Oke, ini akan menimbulkan perasaan kecewa kepada pembaca ataupun kecewa kepada watak protagonis. Oke, yang seterusnya adalah teknik kebetulan. Teknik kebetulan ini ialah sesuatu perkara yang berlaku dalam keadaan yang tidak disangka-sangka. Oke. Dalam cerita ini selalunya berlaku kepada watak protagonis. Oke. Unsur sebegini boleh membawa perubahan ataupun penentuan penting kepada nasib watak. Oke. Selalunya teknik kebetulan ini berlaku pada bahagian climax, yang mana dalam bahagian climax ini konflik rintangan yang berlaku pada watak utama ataupun watak protagonis ini akan berlaku puncak perumitan. Akan berlaku perubahan kepada perumitan yang dihadapi oleh watak protagonis. Oke. Teknik yang seterusnya adalah teknik kejutan. Teknik kejutan ini sama juga dengan teknik kebetulan tadi, yang mana selainnya teknik kejutan ini berlaku pada bahagian climax, yang mana berlaku kejutan dalam sesuatu peristiwa itu untuk menyelesaikan masalah ataupun perumitan yang dihadapi oleh watak protagonis. Oke. Dalam teknik kejutan ini pembaca tidak menduga perkara tersebut berlaku. Oke. Baiklah, itulah dalam teknik kejutan ini sangat baik kepada pembaca ataupun dalam sesuatu pengkaryaan
karena boleh menarik minat pembaca untuk meneruskan lagi pembacaan mereka. Baiklah, teknik yang seterusnya adalah teknik monolog. Oke. Teknik ini merujuk kepada pengucapan ataupun tutur kata oleh sesuatu watak secara bersendirian. Monolog ini dia bercakap sendiri. Saya rasa, contohnya begini, saya rasa saya ada pergi di sini untuk mengambil maklumat yang diberikan oleh Incik begini-gini. Itu adalah bermonolog, bercakap sendiri. Dengan perkataan lain, teknik monolog ini bermaksud sesuatu watak itu akan bercakap seorang diri. Itu yang Cik katakan tadi, bercakap seorang diri. Kadangkala monolog itu juga mungkin berupa doa, rungutan, keluh kesah, ataupun ratapan. Contoh yang Cikgu cakap tadi itu adalah rungutan. Okay. Mungkin berupa doa, dia berdoa macam bila berlaku masalah, dia pun, ya Tuhan tolonglah saya. Itu adalah monolog sendiri. Contoh lain kita lihat di dalam slide. Fuad berdoa dengan memohon kepada Allah agar hatinya menjadi tabah untuk menghadapi dugaan. Macamnya Cikgu bagi juga tadi. Teknik yang seterusnya adalah monolog dalaman. Monolog dalaman ini merujuk kepada percakapan, lintasan ataupun rintihan dalam hati atau pikiran suatu watak dan tidak diketahui oleh watak-watak yang lain. Monolog dalaman ini dia bercakap dalam hati. Kalau monolog yang Cikgu katakan tadi, teknik monolog ini dia mengeluarkan kata-kata. Kalau monolog dalaman ini dia bercakap dalam hati, tidak bercakap dengan secara lisan, tetapi dia bercakap dalam hati. Itu adalah monolog. Itu sahaja perbezaan di antara monolog dan juga monolog dalaman. Baiklah, yang seterusnya adalah teknik dialog. Dialog ini bermaksud pertuturan atau percakapan sekurang-kurangnya antara dua watak ataupun lebih. Teknik ini melibatkan percakapan di antara dua watak ataupun lebih. Pengarang menggunakan teknik ini untuk menggerakkan ataupun mengembangkan cerita selanjutnya. Kalau tiada dialog, susahlah sesuatu cerita itu dikembangkan. Melalui dialog, pengarang dapat memaparkan atau menggambarkan pendapat atau pemikiran berkenaan dengan tema dan persoalan dalam novel. Itu yang Cikgu katakan tadilah, kalau tiada dialog, susahlah sesuatu cerita itu dikembangkan. Sebagai contohnya, Fuad berdialog dengan Borhan tentang rancangannya untuk membawa anak Borhan dan Masna yang demam panas ke klinik pada suatu malam. Itu sahaja teknik plot dan juga binaan plot yang kita belajar tadi. Demikian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Cikgu harap semua buat nota berdasarkan video ini.